Assalamualaikum dan salam sejahtera adik-adik. Apa khabar? Kakak harapkan adik-adik berada dalam keadaan yang sihat kerana pada episod kali ini, nilai yang akan kita pelajari banyak bersangkut paut dengan penjagaan kesihatan yang sempurna. Nak tahu apa? Untuk mendapatkan kesihatan diri yang sempurna, adakah adik-adik tahu apakah aspek utama yang perlu kita ada? Kita perlu mengamalkan cara hidup yang bersih agar kita dapat hidup sihat. Untuk itu, nilai yang akan kita pelajari pada episod kali ini adalah mengenai kebersihan fizikal dan mental. Oleh itu, tanpa membuang masa lagi, mari kita saksikan cerita yang telah disediakan untuk adik-adik pada minggu ini. Macam mana saya boleh sakit gigi ni? Tak seronoklah duduk kat rumah. Tak dapat nak main dengan kawan-kawan. Hai gigi, kenapalah awak sakit? Awak ni makan satu-satu lah. Yalah, awak ni pelahap betul lah. Alah, awak apa tahu? Sedap tau aiskrim campur coklat. Cubalah kalau tak percaya. Awak ni makan aiskrim tu kenapa dengan coklat? Nanti sakit gigi baru tahu. Alah, nak takut apa? Sedap lah. Esok kita ada aktiviti membasuh gigi kan? Gosok lah, bukan basuh. Bahasa Melayu awak lemah betul. Diamlah. Esok kena bawa barang apa? Seperti biasalah, berus gigi dan plastik cawan. Jangan lupa kita kena buat pemeriksaan gigi sekali kan? Ya kah? Yalah agaknya. Muka awak comot lah. Kotor. Ada lagi tak? Larilah. Bangun semua. Selamat sejahtera, cikgu. Terima kasih, cikgu. Baiklah, pada pagi ini awak semua ada aktiviti memberus gigi, betul? Tetapi aktiviti itu terpaksa dibatalkan. Tetapi pemeriksaan gigi tetap akan dijalankan. Nama-nama yang saya panggil sila berdiri dan ikut cikgu. Fatin, Dayang, Zeri, Anwar. Ikut cikgu. Rabi, saya takutlah. Pagi tadi saya tak basuh gigi. Gosok lah, bukan basuh. Diamlah. Kenapa awak tak basuh gigi? Gosok lah, bukan basuh. Diamlah. Saya lupalah, Rabi. Macam mana boleh lupa? Lepas mandi kena basuh gigi. Gosok lah, bukan basuh. Diamlah. Saya lupalah, Rabi. Mesti jururawat marah nanti. Itu bukan maksud saya tak tahu. Yang lain duduk sebab masa ni. Baiklah, sekarang giliran Azan, Acong, Rawi, Harindran. Awak berempat sila ikut cikgu. Awak ikut saya, yang lain tunggu sini. Cikgu, saya nak pergi ke tandas, cikgu. Saya dah tak boleh tahan. Awak ni Harindran, macam-macam lah. Ada-ada saja. Pergi cepat, lepas ni datang jumpa cikgu. Terima kasih, cikgu.
Awak tunggu sini ya. Hari ini mana? Dia belum balik lagi, cikgu. Mana budak ni pergi? Rabi, ikut cikgu. Tuang diri sana. Hari Ren belum balik dari tandas lagi? Belum balik lagi, cikgu. Kenapa budak ni? Tahulah. Hari Ren. Harindran? 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 Ya, cikgu. Oh, buat apa letak dalam lama ni? Keluar cepat. Oh, buat apa letak dalam lama ni? Saya terkencing lah. Dengarlah lagi. Saya aku kawan dengan ice cream ni kau baru kau. Mengapa kamu boleh terkejut rasa luar? Takutlah tu. Sekurang-kurangnya saya terlepas daripada pemeriksaan gigi. Mengapa boleh berasa takut? Itulah awak dah lepas sekali ni. Lain kali awak kena buat juga. Lain kali jagalah kebersihan gigi kamu. Itulah susah sangat kena basuh gigi. Dah 100 kali saya beritahu kamu. Gosoklah bukan basuh. Samalah. Asalkan awak faham. Mana sama? Gosok dan basuh tak sama. Diamlah. Jangan keluar. Gigi saya sakitlah. Itulah akibatnya jika kita tidak menjaga kebersihan diri. Akhirnya siapa yang rugi? Diri sendiri. Jika kita tidak menjaga kebersihan diri, ianya hanya akan memberi kesan kepada diri kita. Begitulah kisahnya adik-adik, akibat tidak mahu menjaga dan memerhatikan kebersihan diri sendiri. Kakak harapkan adik-adik tidak bersikap seperti Harindran. Jangan bila dah kena, baru nak sedar. Ibarat bila dah terhantuk, baru nak tengadah. Seelok-eloknya biarlah masing-masing mempunyai kesedaran awal terhadap kebersihan diri sendiri. Cerita seterusnya akan mengulas tentang nilai kebersihan dan keindahan persekitaran. Jangan ke mana-mana. Habiskan semua ubat. Kalau tidak, masuk hospital lagi. Saya tak nak masuk hospital lagi, Mak. Saya tak larat. Kalau tak larat, lain kali dengarlah cakap mak. Jangan pergi main di tempat kotor dan semak. Faham tak? Baiklah, Mak. Mani, tengok Cikgu Dola datang nak melawat Mani. Terima kasih, Cikgu. Bagaimana keadaan kamu sekarang, Mani? Baik, Cikgu. Bila kamu keluar dari hospital? Semalam, Cikgu. Mani, tengok Cikgu bawa bawah tangan supaya awak sembuh cepat. Terima kasih, Cikgu. Cepat duduk cikgu. Terima kasih. Mani. Macam mana sampai kamu kena demam denggi ni, Mani? Gimana kamu bermain hari tu? Hari tu saya dengan kawan-kawan saya main di depan rumah cikgu. Lepas tu saya rasa bosan nak ajak kawan-kawan saya.
Susahlah. Kita beli lastik burung nak. Alah, lastik saya tinggal di rumah lah. Saya ada bawa. Saya ada dua. Awak punya lah, saya punya. Nak lastik burung kat mana? Kat belakang rumah saya kan ada banyak sarang burung. Tunggu apa lagi? Marilah. Cuba. Ini saya punya lah. Nak ke mana tu, Mani? Nak pergi main di belakang Mak. Nak lastik burung. Kesian sikitlah burung-burung tu. Apakah dosa burung tu, Mani? Lah Mak, lagi pun tak kena Mak. Hanya nak mengusik je. Kenapa tak pakai selipar? Kan ada banyak duri di situ. Tak apalah Mak, dah biasa dah. Kalau Mak cakap, asyik nak jawab je. Mari dah. Kawasan ni semak lah. Tak bahaya ke? Awak jangan risau lah. Tak ada binatang yang bahaya ke? Macam ular ke? Lah. Tak ada. Tengok tu, nampak tak? Aduh. Sebelah ni. Oh, nampak. Cepat. Alah, terlepas lah. Banyak nyamuk lah. Alah, kamu semua diam lah. Burung pun lah. Jom balik. Mana? Jom lah. Kamu semua ni kecoh lah. Tunggu saya. Tengok tu. Dah tahu kawasan tersebut kotor dan tidak selamat. Mani masih degil dan tetap hendak berada di kawasan berkenaan. Sepatutnya adik-adik mengelak untuk ke tempat seperti itu. Bukan apa, manalah tahu ada benda-benda yang berbahaya. Apalagi kawasan semak. Kita tidak tahu jika di situ ada ular ataupun binatang yang berbahaya. Nasihat kakak, cuba elakkan daripada pergi ke tempat-tempat seperti ini. Mari kita lihat apakah yang terjadi kepada Mani selepas ini. Kenapa, Mani? Sejuk ke? Tak lah ayah. Tak ada saya saja semacam je. Badan Mani panas lah. Awak demam ke? Tak tahu lah. Saya sakit sangat. Ini kena pergi hospital. Mala? Kenapa, bang? Badan Mani ni panas sangat. Kita bawa ke hospital. Kenapa ni? Yelah, bang. Panas. Mari kita bawa dia ke hospital. Mani? Mani? Kita pergi hospital. Mani? Bang, dia dah pingsan dah, bang. Mari Mani? kita bawa dia ke hospital sekarang juga. Mani? Belakang rumah saya tu sangat kotor. Di situ ada banyak nyamuk. Di situlah saya kena gigit nyamuk, cikgu. Saya memang nak bersihkan kawasan belakang rumah tu, cikgu. Tapi tak cukup kaki tangan. Maklumlah, saya ni seorang saja. Beginilah. Nanti saya akan kumpulkan beberapa orang untuk bersihkan kawasan tu. Sebab apa kita tak nak selepas ni ada sesiapa pula yang jadi mangsa. Elok kalau macam tu. Terima kasih, cikgu. Saya nak minta maaf sebab susahkan cikgu saja. Tak mengapalah, Cik Rau. Dah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menjaga kebersihan di kawasan tempat tinggal kita ni. Besok saya akan datang bersihkan di kawasan belakang rumah tu. Kebetulan pula besok hari Sabtu saya tak ke mana. Terima kasih sekali lagi, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama. Mani, cikgu pun nak minta diri. Lain kali beringat ya. Kalau nak bermain, cari kawasan yang lapang dan bersih. Baiklah, cikgu. Cikgu minta diri dulu ya.
Adakah adik-adik dapat meneka apakah yang terjadi kepada Mani? Benar, kerana bermain di tempat yang kotor, Mani telah terkena penyakit demam denggi. Penyakit ini sangat berbahaya. Adik-adik tahu atau tidak bagaimana kita boleh mendapat demam ini? Kita boleh mendapat penyakit ini sekiranya sesuatu kawasan itu terdedah kepada air bertakung yang boleh menyebabkan nyamuk Aedes bertelur, seterusnya membiak. Satu soalan daripada Kak Mala untuk adik-adik. Adakah adik-adik pernah ke tempat seperti ini? A. Ya, bersama kawan-kawan. Atau B. Tidak pernah kerana ibu bapa dan guru melarang. Ataupun C. Tidak kerana bimbang akan keselamatan diri sendiri. Baiklah adik-adik, mari kita saksikan kesudahan cerita ini. Nyamuk ni. Banyak betul. Ini banyak nyamuk lah cikgu. Dah angkat ni sekali. Bawah mana? Ni adik, belah sini dik. Belah sini depan sikit. Depan sikit. Angkat. Depan sikit. Depan sikit. Angkat. Cepat. Cepat sikit. Pantas. Lembab lah. Cepat sikit. Kan nyamuk. Dah cepat. Jaga kaca ke apa ke. Ada berat ni. Tak angkat ni berat. Ada barang lagi. Besar pula kan? Ambil. Elok. Cepat. Kaki tau. Ini berat Okey. Tengok bawah sikit. Aduh, banyak juga barang ni. Pinting kosong ditanam supaya tak ada lagi tempat pembiakan nyamuk. Tak begitu Encik Rau? Saya rasa pun macam tu lah cikgu. Itulah. Marilah kita buat cepat. Terima kasihlah cikgu atas pertolongan cikgu Dola dengan orang-orang kampung ni. Tak mengapalah Cik Rau. Kebersihan ni dah menjadi tanggungjawab kita semua. Ayolah, mari kita buat cepat. Boleh kita rehat. Sana tu cepat sikit. Ada hitung tu, angkat. Itulah satu-satunya cara yang paling selamat untuk mengelakkan sesuatu kawasan itu menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Kita kena memastikan sesuatu kawasan itu sentiasa bersih dan pastikan setiap bekas yang boleh menakung air sentiasa ditanam agar tiada nyamuk yang dapat membiak. Baiklah, kakak rasa tentu adik-adik dah faham betapa pentingnya untuk kita hidup dalam persekitaran yang sihat, iaitu memastikan persekitaran kita sentiasa bersih. Apa kata kita saksikan cerita yang terakhir pada minggu ini, iaitu kebersihan dari segi mental. Mari kita saksikan. Dah, cepat sikit. Saya pun nak beli juga. Awak tak boleh cakap bye-bye ke Gopal? Saya bukan cakap dengan An. Boleh diam tak? Kenapa awak suka cakap kasar-kasar sangat? Dah, cepat. Saya pun nak beli juga. Beli cepat. Cepat lah. Cuba tengok cerita panjang ni. Dia tengok budak lelaki pakai serban. Banyak ni apa ni? Hei, ni perpustakaan. Kalau nak bising pergi luar. Langgar awak ni. Apa belagak-lagak? Nak saya laporkan kepada pengawas perpustakaan? Patutlah awak ni tak ada kawan. Dah lah belagak. Dah lah, mari kita cek tempat lain. Terima kasih. Sama-sama. Tu jangan membaca sambil berjalan lagi. Saya tak sedar tadi.
Nah, buka. Terima kasih sekali lagi, Gopal. Sama-sama. Awak sakit lagi, Milan? Macam mana awak jatuh, Milan? Baik juga dia tu. Sebenarnya Gopal tidaklah seteruk yang disangka. Dia sebenarnya pun baik, cuma dia tidak mesra kepada kawan-kawan yang lain. Melan telah mencari perkara ini. Apakah yang akan Melan lakukan? Adakah Melan akan berkawan dengan Gopal atau tetap membiarkan Gopal tidak mempunyai teman? Kalau adik-adik nak tahu, mari sama-sama kita saksikan. Kita nak duduk dekat mana? Marilah kita duduk dengan dia. Tak nak lah. Yelah, tu kasar lah. Tak nak lah duduk dengan dia. Jangan macam tu. Dia tu sebenarnya baik. Marilah kita berkawan dengan dia. Tak nak lah. Yelah, Melan. Kalau kamu nak duduk dengan dia, kamu pergilah. Yelah, kami ada tempat lain. Awak pergi duduk dengan dia. Jom, malah. Boleh saya duduk di sini? Silakan. Kenapa awak suka cakap kasar-kasar sangat? Saya memang macam ni. Janganlah macam tu. Nanti kawan-kawan kata apa? Tak apa, saya tak nak kawan pun. Janganlah cakap macam tu. Nanti kalau awak susah, ada kawan boleh tolong. Tak apa, saya dah biasa macam ni. Dulu awak tak belajar di sini. Dulu awak belajar di mana? Kenapa nak tahu? Saya cuma nak berkenalan dengan awak. Walaupun kita sekelas, saya tidak pernah berborak dengan awak sebab awak suka marah orang. Dulu saya belajar kat Johor. Lepas itu, Bapa saya kena pindah kat sini. di sekolah lama awak juga macam ni? Saya salah cakap. Seandainya adik-adik berpindah sekolah seperti Gopal, apakah yang akan adik-adik lakukan? A. Mendiamkan diri, atau B. Memperkenalkan diri kepada kawan-kawan, ataupun C. Mencapai keputusan yang lebih baik dalam pelajaran. Apakah Gopal akan terus bersikap tidak berhemah? Mari sama-sama kita saksikan. Saya sedih kerana terpaksa tinggalkan kawan-kawan saya. Di sini pun boleh dapat kawan baru. Tapi tak sama. Sebab kamu tidak pernah beri kami peluang. Kamu semua tak macam kawan-kawan saya. Ya, memang semua orang tak sama. Malas sangat awak. Bersikap kasar mencerminkan peribadi yang tidak baik. Kalau kita bercakap atau bersikap kasar, orang-orang di sekeliling kita akan sakit hati dan tidak suka pada kita. Tentu adik-adik pernah bersikap kasar kepada kawan adik-adik kan? Tentu kawan-kawan tidak suka pada adik-adik. Nasihat kakak, jika ingin diterima oleh kawan-kawan kita, kita haruslah bersikap ramah dan mengamalkan kepribadian yang bersih. Ertinya, kita harus sentiasa bersopan dan mengeluarkan kata-kata yang tidak akan menyakiti hati orang lain. Gopal mempunyai masalah ini kerana dia tidak dapat menerima kehadiran kawan-kawan baru. Jika kita tidak bergaul, bagaimana kita ingin mengenali hati budi seseorang? Mari kita saksikan kesudahan cerita Gopal dan Melan. Dapatkah Melan mengubah Gopal dan membuatkan rakan-rakan lain menerima Gopal? Terima kasih. Sama-sama. Minta maaf ya kalau saya bersikap kasar terhadap awak selama ni. Tak apa. Tapi awak tak boleh begini. Tak elok awak bersendirian. Nanti kawan-kawan kata apa? Biarlah mereka mengata saya. Awak suka kawan-kawan mengata awak? Lagipun saya bukannya seperti mereka mengatakan saya. Tak guna kalau awak pandai dalam pelajaran, awak bersih dalam penampilan. Tapi dari diri awak bersikap begini. Maksud awak? Perwatakan kita mesti baik. Tapi saya dah banyak menyakitkan hati mereka. Tak apa, kalau awak dah berubah, mesti mereka terima awak. Tapi saya akan menolong awak. Mari kita pergi sana. nak pinjam ke? Boleh ke? Boleh. Terima kasih.
Minta maaf ya kalau saya bersikap kasar terhadap awak selama ni. Tak apa. Petang ni ada latihan bola sepak. Awak pandai main bola sepak tak? Pandai. Masa saya di sekolah dulu lagi, saya menjadi wakil sekolah. Awak nak ikut tak? Boleh. Pukul berapa? Pukul 3 petang ni. Saya tunggu awak di depan pintu pagar sekolah. Boleh kita pergi sama-sama? Boleh. Terima kasih. Sama-sama. Petang ni saya dan Amal akan ke sekolah untuk pembinaan pasukan bola sepak. Ya ke? Baguslah. Terima kasih Milan kerana mengindarkan dan menegur saya. Tak apa, kan kami kawan. Lepas ni awak tak boleh baik kepada saya dan Amat saja. Tapi awak kena baik dengan semua orang. Saya akan cuba. Terima kasih Milan. Sama-sama. Nampaknya Melan berjaya mengubah perangai Gopal yang tidak berhemah itu. Itulah pentingnya kawan-kawan, saling menasihati dan menegur kawan-kawan yang berbuat salah. Itulah yang dinamakan teman yang sejati. Adik-adik bagaimana? Dapatkah adik-adik menjadi seperti Melan? Baiklah, kakak harapkan adik-adik dapat memahami konsep dan nilai yang telah kita pelajari pada hari ini. Kebersihan tidak tertumpu kepada kebersihan fizikal semata-mata, tetapi juga kebersihan persekitaran dan juga berhemah tinggi. Jika perkara ini tidak ada pada kita tidak akan dapat hidup dalam keadaan yang sempurna. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita pada minggu ini. Jangan lupa untuk terus bersama kakak pada minggu hadapan di waktu yang sama. Akhir kata, jangan lupa siapkan kerja sekolah dan jaga diri baik-baik. Jumpa lagi.